Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa zawjatihi at-tahirat ajma'in. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kita sentiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dialah Allah tempat kita memohon keampunan daripadanya, mengharapkan redanya, mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh muslimin muslimat yang yang berjuang menegakkan ajaran baginda hinggalah ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini malam ini saya ingin menyampaikan tentang kurban dan kelebihan kurban dan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Biasa pada minggu lepas saya nak masuk tajuk tentang akidah, tapi kita ada beberapa hari lagi, kita dah penghujung Zulqaidah dan masuk masa Zulhijjah. Dan Zulhijjah juga ada beberapa ibadat yang sangat utama, besar fadilatnya untuk kita beramal insya-Allah sebagai bekalan untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita supaya kita menambah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ibadat-ibadat kita, solat kita, zikir kita, istighfar kita, dan sebagainya, itu merupakan bekalan-bekalan yang membina takwa dalam diri kita. Allah memandang kemuliaan seseorang itu ialah pada takwanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan takwa dan kemuliaan seseorang itu berdasarkan takwanya. Allah cipta manusia, lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa dan berbagai puak, supaya kita saling mengenali antara satu sama lain. Yang paling tinggi kemuliaan seseorang itu ialah takwanya. Bukan rupa parasnya, bukan fizikalnya, bukan kekayaannya, pengaruhnya, tetapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita cuba lihat sikit tentang ibadat kurban ni, dalam SOP yang baru kita ni. Tapi ini bina haiwan-haiwan kurban lah kita, insya-Allah. Jadi ibadat kurban dengan kepatuhan kepada SOP baru 1441 Hijrah ni. Jadi kita setiap negeri ada peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama tentang penjarakan, tentang bilangan orang yang boleh terlibat. Seekor lembu berapa orang yang perlu terlibat, seekor kambing. Yang saya terbaca dalam berita hari-hari ini di Melaka, seekor kambing per orang saja, seekor lembu 10 orang. Tak tahu macam mana, saya tak sempat nak semak yang kat Johor ni walaupun saya berada di Johor. Ada SOP-nya yang kita perlu patuhi. Seperti mana juga kita datang ke masjid, ada SOP dengan mask yang perlu kita pakai, dengan membawa sejadah, dan penjarakan masih lagi kita terikat dengan peraturan-peraturan. Biasa bila datang Zulhijjah ada 3 tajuk utama lah. Satu, haji itu sendiri, yang pernah kita bincang pada tahun yang lepas, tentang falsafah pakaian ihram, falsafah di sebalik dianjurkan rukun-rukun haji itu, tawafnya,
wukuf di padang Arafahnya, kemudian begitu juga dengan wajib haji yang lain, semua ada falsafah-falsafahnya. Tapi kita tak bincang itu kerana memang tahun ini tak ada jemaah haji kita pada Malaysia yang dibenarkan untuk ke Saudi. Saudi pun membatalkan hanya beberapa orang sahaja yang berada di Saudi Arabia, dan kerajaan kita pun minta mana-mana Malaysian kita, warga negara Malaysia kita yang berada di sana yang tak balik lagi, kalau boleh diberi peluang untuk juga menunaikan haji dengan bilangan yang sangat sedikit lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi tajuk yang kedua ialah tentang kurban, dan tajuk ketiga ialah tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah, min awal yaumin min Zulhijjah, wahid Zulhijjah ila 10 min Zulhijjah, wa huwa yaum Aidil Adha. Jadi daripada satu hari Zulhijjah sampai kepada 9 ada wukuf di pada Arafah itu, dan 10-nya Zulhijjah itu kita merayakan haji. Jadi daripada awal Zulhijjah lagi sudah ada amal-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita memperbanyakkan, supaya kita bertambah lagi takwa kita dan bekalan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi saya tak bicara, saya ketepikan tajuk tentang haji, falsafah tawaf, falsafah ihram, falsafah sa'i, falsafah di wukuf di padang Arafah, kerana memang jamaah kita pada tahun ini tak dibenarkan untuk pergi menunaikan haji di Saudi Arabia. Tak tahulah kalau ada perkembangan terbaru, masih lagi kita menunggu. Setakat ini yang maklumat yang sampai pada saya dan kita semualah. Yang kedua ialah tentang ibadah kurban, dan yang dengan SOP-nya dengan ibadat 10 Zulhijjah itu. 10 Zulhijjah bermaksud daripada awal Zulhijjah, min awal yaumin min Zulhijjah, al-yawm al-awwal wal yawm al-thani ila yawm al-ashir min Zulhijjah. Yusannu lana an na'budu Allah Subhanahu wa ta'ala wa nazid min an-nawafil taqarruban ilaihi Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh banyak beribadat, ibadat sunat untuk kita taqarrub, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meraih redha-Nya. Jadi saya ingin menyebutkan bahawa kurban ini dalam satu hadis Rasulullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinul dhibha. Ejaan dia tu sikit fa ahsinul dhibha wal yuhidd ahadukum syafratahu falyarih zabihatahu. Jadi kita disuruh menyembelih, bukannya membunuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan kita berlaku ihsan, berlaku baik dalam semua perkara. Dalam semua perkara, dalam semua pekerjaan kita disuruh buat ihsan, buat yang terbaik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitla, apabila kamu membunuh, lakukan dengan cara yang terbaik. Apabila kamu menyembelih, kurban ni simbah binatang haiwan-haiwan tertentu dijadikan kurban, sembelihan ketika kita menyambut Aidil Adha dan hari tasyrik, min yaumil ashir wa yaumil 11 wa 12 wa 13 min Zulhijjah, yusamma biha ayyamut tasyrik. Jadi dalam 4 hari ini, bermula daripada 10 Zulhijjah sampai pada hari ke-13 Zulhijjah, kita dianjurkan antara ibadat yang sangat disunnahkan kepada kita ialah kita buat ibadah kurban, menyembelih haiwan. Wa iza zabahtum fahsun zibha, apabila kamu menyembelih hendaklah kamu berlaku baik dengan sembelihan itu, buat cara yang terbaik. Wal yuhidd ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan pisau yang digunakan ketika menyembelih. Wal yarih zabihatahu, hendaklah memberi kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Jangan haiwan yang pertama disembelih tu dekat dengan haiwan yang kedua tu, dia tengok, Allah, kawan aku dah sembelih ni, aku pula kita bagi makan dia dan sebagainya. Jaga dengan baik, akhirnya sampai waktu untuk disembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, menggunakan pisau yang tajam, dengan menghormati. Ini adalah kurban kita untuk bukan setakat biasa-biasa, tetapi taqarruban ilallah, untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini sudah pun ditunjukkan di awal lagi, walaupun seringkali dihubung kaitkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tapi jangan lupa juga bahawa kurban ini pernah juga kita lihat pada ibnai Adam, Qabil wa Habil pernah mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah
menerima kurban pada Habil dan tidak menerimanya pada Qabil. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi kurban Habil, dia kurbankan seorang kibas, dan itulah yang dikatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan ketika Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba pisau tak boleh lut, Allah gantikan dengan kibas, dan katanya itulah kibas yang pernah kurban daripada Habil anak Adam alaihissalam. Tapi Allah tidak pula menerima kurban daripada Qabil, kerana dia kurbankan tanamannya yang sudah pun busuk dan buruk. Allah menerima yang terbaik. Sebab itu dalam kurban pun kita cari yang terbaik, jangan ada yang patah tanduk dan sebagainya, cacat dan sebagainya. Okey, agihan kurban dengan SOP sekarang ni maknanya ada pencarakan, agihan dagingnya pun maknanya yang saya terbaca tu maknanya ia menguruskan tu, pergi hantar ke rumah-rumah mereka yang terlibat dengan kurban, bukannya mereka bawa kupon dan menunggu giliran untuk menerima daging ni. Ada SOP-nya. Itu yang saya baca kat berita harian hari ini yang dilakukan dekat Melaka. Jadi falsafah amal kurban, penyembelihan dalam rangka kurban ialah suatu usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nama kurban itu sendiri min kalimah qaruba yaqrubu taqarruban. Qaruba yaqrubu, qaruba fi'lun madin, yataqarrabu fi'lun mudhari', taqarruban masdar. Jadi kurban itu sendiri daripada perkataan qaruba artinya dekat. Kita nak buat sesuatu yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah antaranya ialah melalui amalan kurban, menyembelih haiwan di bulan Zulhijjah ini. Jadi dia adalah suatu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan nak melihat kurban itu, bukan nak melihat darahnya yang dialirkan, tetapi nak lihat sejauh mana keikhlasan kita melakukan kurban itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, usianya disebutkan dalam tafsir itu, usianya dianggap umur dia sudah lanjut baru dapat anak. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang riwayat sebut dia ketika usia dah 86 tahun baru dapat anak, dan anak dia Nabi. Bisa jalan. Saya pun tak tengok lagu belah sana, tengok. Okey, jadi ketika usia 86 tahun, ayah saya pun dah 86 tahun sebab lahir tahun 34. Ketika usia seperti itu, saya tahulah ayah saya pada huzur, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih kuat lagi. Kata ada riwayat menyebut usia dia sampai 175 tahun, ada yang kata sampai mencecah 200 tahun. Artinya ketika usia dia 86 tahun baru dapat anak, masih ada 100 tahun lebih lagi hidup dia. Ketika nabi-nabi umat itu dulu usia mereka panjang. Jadi ketika itulah pula setelah anaknya berusia Ismail alaihissalam remaja, dia suruhnya datang mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, dan dia melaksanakan tanggungjawab itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pasrah kepada Allah. Sebab ini perintah Allah, maka mesti dilaksanakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang manamu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi Ibrahim berkata, ini daripada surah As-Saffat, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, aku bermimpi menyembelihmu sebagai arahan daripada Tuhan. Terangkanlah apa pendapatmu tentang mimpi itu. Ismail menjawab, hai bapaku, tunaikanlah perkara yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah engkau akan dapati aku seorang yang sabar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Masya-Allah, berkorban bukannya yang biasa-biasa, luar biasa, anak sendiri
Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Dan mimpi, kata ulama, mimpi para nabi, para rasul ni adalah suatu wahyu. Dia bukan mimpi-mimpi biasa, wahyu. Bahkan ada riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim ketika nak sampaikan mesej ini, mimpi dia kepada anandanya Ismail alaihissalam, dia bermimpi sampai 3 kali, membuat keyakinan ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat tentang umur Nabi Ibrahim ketika dia mendapat anandanya, dapat anak Nabi Ismail daripada Siti Hajar. Dia kahwin awal dulu dengan Siti Sarah. Siti Sarah tak dapat anak, akhirnya dia ada seorang hamba nama Hajar. Dia minta suami Nabi Ibrahim alaihissalam supaya mengahwini Hajar. Dah kahwin Hajar ini, mengandung, cemburu pula. Akhirnya dipisahkan. Jadi bawalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar isteri dia dan anak dia ke lembah yang kering kontang, Makkatul Mukarramah. Jadi kam kana umur Sayyidina Ibrahim al-Khalil indama wulida Sayyiduna Ismail. Jadi berapa ke umur Nabi Ibrahim al-Khalil? Jadi ini gelaran kepada Nabi Ibrahim, namanya al-Khalil. Nabi Muhammad namanya gelarannya Al-Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah. Itu gelaran-gelaran yang diberikan kepada para nabi ulul azmi itu. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, fa inna umar Ibrahim alaihissalam indama wulida ibnu Ismail kana 86 sana ala ma dzakarahu ahlul akhbar wa tafsir. Jadi ketika dia dapat anak Ismail alaihissalam ini, ketika itu usia dia 86 tahun, sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah dan juga tafsir. Qala Ibn Katsir fi qasas al-anbiya an Hajar wa waladatuhu wa Ibrahim min al-umr 86 sanah qabla mawlid Ishaq bi 13 sanah. Wa awha Allah ila Ibrahim yubashshiru bi Ishaq min Sarah fa kharra sajidan lillahi wallahu a'lam. Jadi Ibn Katsir dalam buku dia Qisasul Anbiya bercerita tentang Hajar, di mana pada Hajar itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usianya 86 tahun mendapat anak yang pertama, iaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Selepas daripada 13 tahun selepas itu, masya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pula Sarah melahirkan anak yang pertama dengan suami Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah nama Ishaq. 13 tahun after 13 tahun selepas itu. Artinya Nabi Ismail alaihissalam lebih senior berbanding dengan adiknya daripada ibu Sarah. Ismail itu daripada ibunya Hajar 13 tahun. Dia beza. Daripada situlah Ishaq, Yaqub, keturunan nabi-nabi daripada Bani Israel. Ismail daripada keturunan Arab. Wa auha Allah ila Ibrahim, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, menyampaikan berita gembira kepadanya tentang Sarah pun telah mengandung, dan fa kharra sajidan lillah, maka dia pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berita gembira. Cemburu juga, tapi alhamdulillah Allah sekian lama menunggu dapat juga anak dengan suaminya Ibrahim. Tetapi Hajar telah melahirkan anak lebih awal, 13 tahun lebih senior banding dengan Ishaq daripada ibunya Sarah. Para mukmin di jalan Allah mustahak mengenang kembali peristiwa-peristiwa keimanan yang besar. Artinya ini, peristiwa ini membayangkan puncak kerelaan dan kesediaan menerima qada Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pilihan kepada orang beriman kecuali akur dan laksanakan perintah itu. Berat sangat dapat anak, bukan tu nak sembelih esok Sarah mengandung 13 tahun selepas itu. Selepas itu baru Sarah mengandung, masya-Allah, dan melahirkan anak. Allah Rabbi. Tapi dah menunggu sekian lama, umur 86 tahun. Ayah saya pun, saya ingatlah umur dia 80 tahun sebab dia lahir 34. Ibu saya pun saya ingat tarikh lahir dia sebab dia 20 tahun beza dengan saya. Saya tahun 62, dia 42. Saya 58, ibu saya 78. Dah ingat.
Gitu. Jadi nampak uzur, tetapi Nabi Allah bagi kekuatan pada mereka sehingga Nabi Ibrahim mencecah usia dia. Ada riwayat kata sampai 200 tahun usia dia. Bahkan inilah merupakan suatu respon tindak balas dan kepatuhan yang sangat tinggi kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kepatuhan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana sikap orang beriman apabila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pilihan kecuali akur dan laksanakan. Bila Nabi Ibrahim walaupun sayang pada anaknya Ismail alaihissalam, dah remaja, disuruhnya menyembelih, maka tak ada pilihan Nabi Ibrahim kecuali akur. Sejauh mana keakuran kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu soalannya. Nabi Ibrahim akur dan dia menjadi sunnah kepada kita untuk melaksanakan kurban ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah sayugianya bagi para mukmin lelaki dan perempuan apabila berhadapan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya tentang urusan mereka, ia masih mempunyai pilihan yang lain. أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tak ada pilihan kecuali akur. So sembelihlah. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, keakuran, kepatuhan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, komputer saya terus gelap. Kalau gelap ni saya tak boleh nak pergi kuliah. Kalau gelap sana okey lagi, ni gelap je. Tercabar dulu lagi. Jadi itulah keakuran dan kepatuhan. Oh, bateri, Masya Allah. Bateri. Semangat sangat sampai bateri ni. Jadi kita tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada orang beriman, dia mesti laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib mesti kita laksanakan dengan rukun-rukun Islam ini dia solatnya, puasanya, zakatnya dan hajinya. Haji liman istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang ada kemampuan. Sambil saya menunggu bau charge bateri ni. Jadi ini maknanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sifatnya sunat, macam kita kata kurban sendiri. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kita menyebut ia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membayangkan dalam satu hadis, siapa yang Allah lapangkan rezeki untuknya dan dia tidak berkurban pada tahun itu, fala yaqrabanna musallana hadza. Kata Rasul, jangan dia mendekati tempat sembahyang kita ini. Begitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur umatnya, orang yang Allah beri kelapangan rezeki kepadanya kemudian dia tidak menunaikan ibadat kurban, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran, teguran yang sangat keras, jangan lagi mendekatkan tempat sembahyang kita ini. Masya-Allah. Ini teguran pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan kurban ini. Jadi nak menunjukkan betapa pentingnya kurban. Biasa di masjid ini 20 ekor, 25 ekor, 30 ekor. Mudah-mudahan tidak susutlah. Ada semangat kena ada, walaupun dengan SOP, walaupun dengan norma baru ni, kita tetap terus melaksanakan ibadat kurban insya-Allah. Jadi ini dia yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, Tidak ada sayugiannya bagi mukmin lelaki dan wanita apabila berhadapan dengan ketentuan Allah, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka tidak ada, mereka ada pilihan yang lain. Tak boleh buat pilihan lain. Disuruhnya kita laksanakan solat, kita laksanakan solat. Kalau sudah disuruh kita yang ada kemampuan ni berkurban, jangan tangguh-tangguh lagi melaksanakan ibadah kurban, kerana Rasulullah menegur orang yang ada kemampuan tapi tak mau juga berkorban, jangan dekati tempat sembahyang kita ini.
Baik, hikmah disyariatkan ibadat kurban, orang yang beriman akan selalu merindukan kota suci Mekah, tanah kelahiran pembawa agama ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang balik, berakal, merdeka dan mampu disyaratkan untuk menjejakkan kaki mereka ke tanah haram ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, marratan wahidah. Sebab pernah orang yang tanya Rasulullah SAW, kalau haji berapa kali? Banyak kali. Rasulullah diamkan saja. Sebab kata, kalau aku sebut nascaya akan menyusahkan kamu. Dan memang apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, memang kita tak ada kemampuan. Bukan ramai dia kalau kita ada kemampuan dari segi keuangan, tetapi semua sebagai seorang muslim dan muslimah di seluruh dunia, semuanya nak mengerjakan haji. Dia tahu itu adalah rukun Islam. Sebab itu semua negara minta supaya ditambah kota untuk pergi menunaikan haji. Saudi, kerajaan Saudi Arabia bertindak dengan berusaha meluaskan kawasan masjid, menyediakan hotel-hotel yang terbaik untuk jemaah haji, tapi masih lagi tak mampulah menampung permintaan. Jadi bukan kerana kita tak ada mampu, tetapi kerana kota yang lalu diberikan kepada yang aulawiyah, yang lebih utama kepada yang belum lagi menunaikan haji, untuk menunaikan haji buat pertama kalinya. Untuk kali kedua dan sebagainya tu, kalau ada peluang maka diberi, tapi keutamaan kepada orang yang pertama kalinya. Firman Allah Subhanahu wa taala berkait tentang haji ini, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang berada di Bakkah, ataupun Makkah, disebut Makkatul Mukarramah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi siapa yang memasuki masjid ini, yang mendapat penuh keamanan, penuh ketenteraman, penuh keberkatan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala sebut menjadi suatunya wajib ke atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ini kepada mereka yang ada kemampuan. Wa man kafara, dan barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada alam semesta. Jadi siapa yang kufur, kalau dia menafikan bahawa haji ini sebagai tidak wajib, maka dia boleh jadi murtad. Tetapi kalau dia melengah-lengahkan, maka itu berdosalah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tahun biasa, kalau pengalaman-pengalaman yang lepas, ada 30,000 lebih jamaah haji kita pada Malaysia akan pergi ke menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Namun pada tahun ini tak dapat, apatah lagi dengan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kerajaan Saudi tidak membenarkan. Setakat inilah yang kita maklumat kita terima, tidak membenarkan jamaah daripada luar negara, daripada luar Saudi untuk datang menunaikan haji. Dibenarkan hanya mereka yang berada di Saudi Arabia dengan bilangan yang sangat terhad. Walaupun tidak terpilih menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji, walaupun begitu, umat Islam masih boleh mendapat keutamaan yang banyak melalui ibadah yang lain. Salah satunya ialah, yang besar, ialah ibadah kurban. Walaupun kita tak dapat menunaikan haji, jemaah di Malaysia kita dan sunnah tak dapat menunaikan haji kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 ini, tetapi masih ada lagi kita mendapat fadilat-fadilat yang lain yang boleh kita laksanakan di negara sendiri, iaitu ibadat kurban. Antara hikmat syariat kurban pertama ialah bersyukur kepada atas nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah kurniakan kita banyak nikmat, ya Allah. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam kita, nikmat kesihatan, rezeki dan sebagainya. Antaranya kita tak adalah sampai kebuluran. Ada negara-negara yang sampai rakyatnya kebulu, dan ada negara-negara yang muslimnya minoriti yang sangat daif, yang tak dapat mengecapi daging dan sebagainya kecuali setahun sekali dengan ibadat kurban ini. Sampailah ke Kamboja, Somalia dan lain-lain selain pada ibadat kurban
yang kita agih-agihkan daging kepada fakir miskin di negara sendiri ataupun di tempat sendiri. Jadi kita disuruh bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masa laju sungguh masa. Okay. Ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur nasya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Demikian sesungguhnya jika kamu kufur pula dan ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi kita disuruh bersyukur. Antara tanda syukur kita ialah kita keluarkan sedikit wang untuk kita melaksanakan ibadat kurban, sembelihan kurban. Sebab saya tu ada seekor lagi kambing di surau Taman Senat Utama, surau Al-Falah. Seekor kambing 1,100. Mungkin di luar negara dia dapat 500, di Somalia 390 dan sebagainya. Tapi tempat kita mahal. Ada juga negara luar pun yang mahal juga. Di Syria, di Palestin sangat mahal. Mungkin mahal lagi daripada tempat kita. Bagaimanapun kita berusaha untuk melaksanakan sekadar yang kita mampu. Tak dapat seekor kambing, maknanya satu bahagian pada lembu, satu bahagian pada unta dan sebagainya, kita laksanakan juga ibadat kita yang kadar kemampuan kita. Okay? Ya, hikmah yang kedua ialah untuk meniru teladan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tak payah baca terjemahlah, kita boleh tengok tu. Okey, di kisah tadi ini wa fadainahu bi zibhin azim. Ayatnya panjang, surah As-Saffat surah 37 ayat 99 hingga ayat 111. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Okey. Apa maksud? Jadi kita nak tahu usia berapa Nabi Ismail ini ketika bapanya Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail ini. Jadi saya pun tak boleh bagi jawapan kecuali kena tengok tafsir. Jadi yang sempat saya tengok tafsir Ibn Katsir, falamma balagha ma'u sa'ya ay kabura wa tara'ra'a wa sara yazhabu ma'a abihi wa yamshi ma'ah wa qad kana Ibrahim alayhi salam yazhabu fi kulli waqtin yatafaqqadu waladuhu wa ummu waladi bi biladi Faran wa yanzuru fi amrihima wa qad zakara annahu kana yarkabu 'ala al-buraq sari'an ila huna. Falamma, jadi ketika Ibrahim bermimpi nak menyembelih anaknya Ismail dan dia bersyura dengan anaknya, minta opinion daripada anaknya, bagaimana pandangan kamu wahai Ismail? Ismail kata, if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Berapa usia Nabi Ismail ini? Jadi dia tafsir tak disebut usianya, dia kata kabura wa tara'ra, dia sudah membesar, wa tara'ra sudah jadi remaja, dia boleh berjalan bersama bapanya, wa yazhabu ma'abi wa yamshi, boleh berjalan beriringan jalan, berpegangan tangan. Masya-Allah, mana dah besar dah juga anaknya ni, handsome, kacak. Jadi Ibrahim AS kerana dia seorang pendakwah, sentiasa dia berdakwah di Syamali, Syamali Saudi, Syria, Mesir, Palestin itu, dan sentiasa juga berulang-alik ditinggalkan anaknya dan ibunya hajat di Faran sebelum mereka tu diperintah bawa pindah ke Makkahul Mukarramah. Jadi Faran ini kat mana Faran ni? Ni saya pun Faran. Mana dia Faran ni? Ni Faran ni. Faran. Yang membujuk itu adalah Semenanjung Sinai, bukan Senai airport kita ni. Sinai di Mesir. Ini yang belah kiri ni adalah Egypt, Yang sini adalah Lautan Merah, dan ini ada Afrika. Jadi di sini Faran. Jadi disebutkan situ
Nabi Ibrahim sangat cepat. Kita pernah dengar Isra dan Mi'raj, Buraq dinaiki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, dan Ibrahim pun dia naik Buraq. Disebutkan dalam riwayat ada kana yarkabu 'alal buraq sari'an. Jadi dia bolehlah pergi laksanakan dakwah dan boleh kembali ke Faran, tempat ditinggalkan Ismail dan juga Hajar ketika itu sebelum mereka dipindahkan ke Makkahul Mukarramah. Itu Faran. Jadi ini Faran ini disebutkan Qaratu Faran masih lagi di ni perkampungan dan ini kawasan yang kama nara ad-da'ira as-saghira fi az-zawiyah min shibh jazirati Saina tushiru li qaryati Faran allati zakara Batlamyus Kaldius. Tokoh-tokoh sejarah orang Kristian lah. Jadi itulah tempatnya Saran dia. Jadi sebut Faran. Faran kalau jangan sebut ini nama tempat. Kalau Fa'run Firan, jadi tikus pula. Ni mouse. Dia tikus okey. Mana tu Faran ni? Ni Faran. Dia adalah semenanjung peninsula Jadi Mesir tu dia ada yang menghubungkan ini sebelah sini Saudi Arabia, ni Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar, wa hadha Misr, Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, Dunya. Masa pergi Mesir tu dia bangga sangat. Kami ni adalah ibu dunia. Saya tanya orang dia, mana bapanya? Seorang anak bila ada ibu dia mesti ada bapa. Terdiam dia. Kata Malaysia lah bapanya. Jadi dia bangga Mesir dia. Dia kata ibu dunia, tempat sejarah, sejarah para nabi dan sebagainya. Sejarah situ ada Al-Ahram, ada piramid dan sebagainya. Saya pun gurau dengan orang Mesir, kata kalau seorang anak jadi ibu mesti ada bapa. Mana bapanya? Terdiam juga, tak pernah orang tanya. Saya kata Malaysia lah bapanya, sebab tu kami datang. Allah Rabbi. Jadi kita tahu di sini Sinai, kita tahu akhirnya Hajar dan Ismail dipindahkan ke Mekah. Ini Saudi Arabia, ini Lautan Merah. Ini Makkahul Mukarramah jauh jugalah. Kalau kita dekat Sinai, sini ada Faran, nak sampai ke Mekah ni jauh. Tetapi ada riwayat yang sebut Nabi Ibrahim AS naik Buraq sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang tinggi bersama Buraq, yashabul Buraq. Okey. Wa Ibn Abbas wa Mujahid, begitu juga Ibn Abbas wa Mujahid masih lagi bercerita usia berapa Nabi Ismail ini, yakni syabba wartahala wa ataqa ma yaf'alu abuh min as-sa'i wal amal. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat Quran tadi, falamma balagha ma'hu sa'ya, apabila Ismail sudah sampai usia as-sa'ya. As-sa'ya daripada perkataan sa'i. Sa'i apa pun, kita berjalan daripada Safa dan Marwah, sa'i. Okey. As-sa'i Jadi syabba mana syabab, asbaha syaban fatan qawiyan jamilan, jari'an syuja'an. Ketika dia jadi kuat seperti itu, wartahala wa ataqa ma yaf'alu abuh, dan dia mampu melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Artinya Ibrahim kuat. Jadi kalau kita masih budak-budak lagi, masih lemah, ini sudah jadi seorang remaja yang handsome, tiba-tiba diperintah supaya disembelih. Itulah pengorbanan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Masya-Allah, jangan lupa Nabi Ibrahim. Kita baca tahiyat, apa yang kita sebut? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kita tersebut nabi yang lain, ya Allah selawat dan salam ke atas, sejahterakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, begitu juga sebagaimana ke sejahterakan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Masya-Allah. Masya-Allah, sejarah dakwah mula tauhid ini, masya-Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam tahiyat kita puji, kita minta selawat kesejahteraan kepada baginda Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan begitu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Disebutkan sini, dah kita nak masuk waktu. Ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Summa tala qala ya bunayya inni ara fil manam. Jadi mimpi bukan mimpi macam kita ni. Mimpi para nabi, kata ahli tafsir, ulama akidah, mimpi nabi adalah wahyu. Bila wahyu dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, okey.
Begitulah kita lihat banyaklah apa ni kita sanad-sanad menyebutkan betapa betul kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal anbiya fil manam wahyu. Baginda Rasulullah bersabda ru'yal anbiya. Ru'ya ni mimpi para nabi ketika tidur mereka adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada pilihan kecuali dilaksanakan. Jadi insya-Allah setakat itu insya-Allah kita sambung lagi waktu lain. Ada lagi minggu depan agaknya kalau boleh kita sambung sikit lagi tentang apa ni korban dan juga 10 hari Zulhijjah dan kelebihan itu insya-Allah. Saya mohon maaflah pada tuan-tuan bukanlah saya sampaikan ini yang terbaik berulang-ulang, saya tak tahu itu ulang, tapi fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ada tambahan-tambahan maklumat insya-Allah pada masa ke semasa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Jangan lupa yang mampu usahakan supaya kita laksanakan ibadat kurban ini insya-Allah dengan SOP insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.